padu. Okey. Jadi untuk permulaan macam biasalah, kita akan perkenalkan dengan formula. Untuk tajuk ni memang banyak formula, formula luas, formula isi padu, tapi semua tu dibagi dalam periksa formula tu. So awak tak perlu hafal, awak kena tahu je nak masukkan macam mana. J tu stand for what? J tu untuk jejari, T tu untuk tinggi, S tu untuk sendeng. Yang tu awak kena tahu. Okey, so kita tengok formula isi padu. So siapa rasa macam nak salin, boleh salin lah. Awak tak payahlah salin cantik-cantik sampai lukis pensel dengan buku ni tak perlu. Ni, awak salin yang penting macam ni adalah luas formula, ni adalah formula luas, sebab formula isi padu untuk prisma, yang ni untuk silinder, yang ni untuk kon. Sebab nanti saya akan suruh awak buat latihan. Kalau awak tak ada buku teks, kat mana awak nak rujuk formula tu? So boleh salin dululah formula yang terlibat ni. Ada 5 je. Tak banyak pun, 5 je untuk isi padu Okey, 5 je. So prisma, luas kerata rentas, darab tinggi. Jadi kena tahulah kerata rentas yang mana, tinggi yang mana. Silinder, pi J kuasa 2T. Pi ni, pi lah J jejari, T adalah tinggi. Kon ni dia 1/3. Okay, kat sini kalau awak perasan, formula isi padu kebanyakannya 1/3. Ni 1/3, ini 1/3, yang ini 4/3. Macam tu. So kon adalah 1/3, pi J kuasa 2T, T adalah tinggi, J adalah jejari. So piramid 1/3 darab luas tapak darab tinggi. So luas tapak ni kena tahulah luas tapak tu bentuk apa. Kalau bentuk segi empat, luas segi empat lah. Macam tu. Okay, sfera. Sfera adalah 4/3 pi J kuasa 3. Sfera jangan tertukar dengan luas sfera. Ini isi padu sfera. Isi padu sfera 4/3 pi J kuasa 3. Okay, kejap cikgu tengok ada yang baru nak masuk. Ya, ada baru nak masuk. Okay. Jadi soalan kadang-kadang tak tanya sfera, soalan tanya hemisfera. Siapa pula tu? Hemisfera Sekejap. Hemisfera. Okey, hemisfera adalah separuh daripada sfera. So kalau sfera 4/3, hemisfera separuh lah. Jadi cara awak tulis formula adalah separuh adalah 1/2 ataupun 0.5 kan. Jadi 1/2 darab 4/3 pi J kuasa 3. Maknanya awak tambah ni je, separuh hemisfera. Ingat sebab dalam periksa hemisfera tidak diberikan. Formula hemisfera tidak diberikan di dalam periksa. Cuma kita kena tahu hemisfera adalah separuh daripada sfera. So separuh adalah 1/2. Yang ni awak salin je ni kalau awak tengok ni. Salin je. Salin je formula yang dekat sini. Salin je formula ni. Kan salin je formula ni. Kan semua ni separuhkan dia. Sebab sekejap lagi saya akan minta awak buat latihan untuk hemisfera. So tolong salin formula lah. Okey. Jadi dah bersedia kita nak ya? Kalau buat yang 4/3 pi J kuasa 3 tu bahagi 2. Bahagi 2 tu nak bahagi dekat mana? Hujung. Okey, kalau awak bahagi dekat bawah 3 betul. Kalau awak bahagi bawah ni je salah. Okey, contoh kat sini. 4/3 pi J kuasa 3 kan? Kalau awak bahagi 2 semua ni betul. Ni betul. Tapi kan macam payah. Rasa payah tak? Rasa macam banyak sangat tak? Berbanding awak tulis 1/2. Okay, kalau awak bahagi dekat sini je. Kalau awak bahagi dekat sini je, salah lah. Ni salah. Kenapa salah? Sebab bahagi 2 mesti semua termasuk 4/3. Mesti bahagi 2. Kalau awak bahagi kat sini je bermakna 4/3 tu awak tak bahagikan. Jadi yang ini salah lah. Penulisan yang ini salah. Yang ni salah Penulisan yang ini adalah salah. Kalau ni betul. Kalau bahagi 2 awak nak buat bahagi 2 nak tulis awak kena buat macam ni. Semua bahagi 2. Kalau yang ini je bahagi 2 salah lah. Macam tu. Okey? Boleh
So senangnya memang senangnya awak buat macam ni lah. Awak buat macam ni lah 1/2. Kenapa pula ni? Macam conteng pula. Saya nak padam. Dia padam semua pula dah 4/3 pi j kuasa 3. Senang awak buat macam ni lah. Untuk kesenangan. Sekejap. Okey. Macam tu. Sebab kalau awak buat macam ni, betul. Tapi nanti nak masuk payah juga. Senang macam ni lah. Okey. Dah ya? Boleh ada soalan lagi? Tak ada? Betul ni? Tak ada? Okay, kita masuk contoh yang pertama. Dah bersedia ke contoh yang pertama? Okay, adalah cikgu bagi yang senang-senang dulu. Contoh sfera. Sebenarnya contoh ni dalam buku ya, dalam buku teks. Jadi saya keluarkan je lah. Okay, saya explain balik. Okay, kita cuba besarkan sikit. Okay, apa pula ada lari? Isi padu sfera. Ni soalan dia. Isi padu sfera yang berjejari 7 cm. So dia bagi tahu guna pi tu apa? 22/7. Okey, memang senang sangat kau dapat soalan ni, memang senang sangat. Awak masukkan je dalam formula tu. Ini formula dia. Okey, yang warna biru ni formula dia 4/3 pi j kuasa 3. Lagi senang formula ni, tak payah hafal, dia bagi dalam periksa. Cuma kita kena tahulah jejari tu apa, pi tu apa. So nampak soalan ni dia masukkan. Okay, dia masukkan pi 22/7 4/3. Lepas tu dia masukkan jejari. Jejari tengok kat sini sebab ada pelajar dia tak tahu pula jejari tu yang mana satu. Okey, jejari yang ni lah. Kita dah belajar dulu kan bulatan. Jejari yang tu. Ni jejari. Ni jejari. Lagipun soalan memang dah bagi tahu ni. Soalan bagi tahu jejari dia 7 cm. Jadi jejari kat situ. Jejari kalau diameter daripada ujung ke hujung. So jejari separuh lah. So jejari dia masukkan 7 kuasa 3. Awak senang, kalkulator sekarang senang. 7 kuasa 3 tu boleh buat. Kalau macam dalam buku teks ni dia buatlah 7 kuasa 3 maknanya 3 kali. So nanti awak akan dapat jawapan. Okey. Macam cikgu kata kalau luas dia cm kuasa 2, kalau isi padu cm kuasa 3. Tapi lebih bagus awak tak payah tulis unit, takut tersalah. Ni kalau awak nampak lah. Tu cm kuasa 3. Kalau luas sebelum ni dia akan buat cm kuasa 2. Kalau isi padu dia akan buat cm kuasa 3. Tapi kalau nak selamat, kalau kita jenis yang mudah cuai, so tak perlu tulis unit. Sebab tak salah pun kalau tak tulis unit ya. Tak salah, tak menjadi kesalahan. Okey, isi padu jari boleh isi padu jari pula, isi padu sfera. Boleh ada soalan nak tanya isi padu sfera? Tak ada. Yudina ada nak tanya? Tak ada Okey, bagus. Tak ada. Kita tengok contoh yang seterusnya. Ada orang masuk lagi ke? Ada orang masuk lagi. Asfa baru masuk je. Okey, isi padu yang seterusnya adalah isi padu silinder. Okey, silinder. Ni isi padu yang seterusnya dia nak isi padu silinder. Ayat tegak tu tak ada masalah isi padu silinder selalunya tegak. Jarang kita jumpa silinder yang sengit. Ada juga silinder ni awak bayangkan macam tin kosong kan. Tin kosong kan memang tin susu tu dia tegak gitu. Memang kalau kita kemek kan nanti kan dia tersengit sikit kan tin tu. Boleh jadi. Boleh jadi. Tapi ni bukan soalan pasal tin susu yang kemek. Dia hanya cakap soalan isi padu silinder tegak. So dia bagi tahu pi 22/7. Normally untuk volume ni, untuk isi padu dalam bahasa Melayu kalau bahasa Inggeris volume. Okey, untuk volume isi padu ni pi normally dia bagi 22/7 lah. Dia cuba elakkan perpuluhan lah kalau boleh. Okey, jadi kita tengok sini luas isi padu silinder. Saya besarkan sikit. Besar sangat pula. Okey, isi padu silinder ni formula dia tadi kan cikgu ada suruh salin kan. Lagipun awak canggih, awak screenshot je handset tu. Kalau komputer kena tangkap gambar.
Ataupun memang saya akan share balik slide ni jangan risau. Okey, isi padu silinder formula dia adalah luas keratan rentas darab tinggi. Okey, iaitu formulanya adalah pi j kuasa 2 T. Pi j kuasa 2 tu sebenarnya formula bulatan. Kalau awak ingat lagi awak belajar bulatan hari tu. Pi j kuasa 2 adalah formula bulatan. Okey, maksud luas keratan rentas ni adalah yang kat bawah ni, tapak dia ni, yang kat bawah ni kita panggil keratan rentas. Okey, saya tulis ini adalah keratan rentas. Okay, so yang 12 cm ni adalah dia punya ketinggian ni Ini adalah ketinggian ketinggian silinder. So luas keratan rentas darab tinggi. Mungkin ada pelajar tanya, cikgu, dia nak isi padu cikgu, tapi kenapa dalam formula tu ada luas? Dah memang itu formula dia. Kalau macam mana dapat formula macam tu, awak kena buat PhD lah, awak kaji kenapa formula dia macam tu. Okey, tapi formula dia memang luas keratan rentas darab tinggi. Itu memang formula isi padu untuk silinder. Macam tu. Okey, iaitu pi j kuasa 2T. Kalau nak ingat, yang ini tak ingat pun tak apa. Ingat yang ini. Sebenarnya dia bagi dalam peksa. Pi j kuasa 2T. Isi padu silinder adalah pi j kuasa 2T. Macam tu. Okey, so kita masukkanlah. Masukkan satu-satu. Okey. Ambil colour hijau Masukkan pi. Okey, lepas tu tengok je jari. Ini yang kita hati-hati, kena hati-hati. Sebab tu kita belajar bulatan dulu Kita belajar bulatan, lepas tu kita belajar luas dulu, luas permukaan dan semua kan. Ini adalah gunanya. Okey, sekarang dia kata jejari jejari, tapi yang dia bagi ni daripada bucu ke bucu ni 7 cm ni, rasa-rasa jejari ke diameter? Diameter. Yes, dia bagi diameter, betul? Okey, kalau diameter dia 7, agak-agak jejari dia berapa? Bahagi 2 jadi 3.5. Buruk nak tulisannya. 3.5 ataupun 7 bahagi 2. Diameter 1 kalau jejari bahagi 2. Jejari dia separuh. Macam ni. Ni jejari jejari dia separuh. Maknanya 7 yang diameter tu bahagi 2, dapatlah jejari. So dapatlah kat sini, sebab tu dia buat 3.5 kali 2 sebab apa kali 2? Sebab formula dia adalah J kuasa 2. J kuasa 2 maknanya jejari tu 2 kalilah. Macam tu. Okey. Lepas tu darab dengan tinggi. Tinggi dekat sini tinggi adalah 12 ni. Awak jangan salah pilih pula. Kan awak terbalik pula jejari dengan tinggi. Tinggi tu tinggilah. Jejari tu yang duduk dekat bulatan. Jejari duduk kat bulatan. Tinggi tu tinggi. So tinggi dia adalah 12. So kita darab-darab, kita dapatlah jawapan dia 462. Guna kalkulator je lah. Okey. Masih senang Isi padu silinder tegak. Kalau dia tak guna perkataan tegak, dia tak tulis tegak pun boleh guna formula ni. Sebab takut ada yang ada yang tanya, cikgu kalau dia tak tulis perkataan tegak boleh guna ke? Boleh tak ada masalah. Janji awak nampak perkataan silinder. Fokusnya adalah pada silinder. Pi j kuasa 2 masuk je. Gitu. Okey, saya nak teruskan dengan contoh lain. Ada soalan sebelum tu? Kalau yang 3.5 tu tak payah buat 3.5 darab 3.5, nak buat 3.5 kuasa 2 je boleh ke? Boleh, tak ada masalah, boleh. Okay. Boleh. Ataupun penulisan lain 22/7. Kan macam panjang kan? Nak buat 2 kali, buat macam ni terus. Boleh, tak ada masalah. Pun boleh. Ni dapat markah jalan kerja K1. Okey, boleh, tak ada masalah. Betul. Tak payah risau. Okey. Ni saja je. Buku teks kan dia explain panjang sikit. Macam tu. Okay, so saya nak tengok. Okay, part 1 dah Okay, jadi 4 slide yang 3 slide isi padu yang 2 lah. Kira 2 slide ni adalah yang senang. Yang senang. Jadi saya dahulukan yang senang Mungkin dalam buku teks tu kedudukannya tak sama dengan apa yang saya terangkan sekarang. Sebab sekarang ni saya pilih yang senang-senang dulu. Okay, so kita teruskan
tanda sfera dah. Mana sfera? Sfera dah. Mana hijau lah pula. Sfera dah. Silinder dah. Okey, ada lagi 3 ada 3 lagi. Prisma, piramid dengan kon. Okey, kita tengok. Part tu. Okey, piramid. Dia memang ada perkataan tegak. Awak jangan risau. Yang awak fokus adalah piramid tu. Tegak tu tak apa. Tu bahasa nak mencantikkan soalan tu. Okey, ni isi padu piramid. Tegak. Tak risaulah. Okey, isi padu piramid, formula dia 1/3. Inilah formula dia bagi. Tapi tak tahulah kenapa awak boleh salah salin ya. Formula dia bagi dalam peksa. Okey, 1/3 luas tapak darab tinggi. Luas tapak darab tinggi. Dia macam silinder tadi kita kena kenal tapak dia. Tapi silinder senang. Silinder tadi tu dia memang pi j kuasa 2 T. Okey, kalau awak buat rumusan boleh je buat kat sini. Sfera tadi apa? 4/3 pi j kuasa 2 ke 3? 3. Okey, lepas tu apa? Silinder. Silinder adalah pi j kuasa 2 T. Ini untuk isi padu. Macam tu. Kalau awak mampu hafal ataupun awak mampu ingat formula ni, maknanya awak faham lah. Macam tu. Okey. Jadi kat sini isi padu piramid adalah 1/3 luas tapak. Okey, luas tapak yang mana? Mestilah yang bawah tapak base. Yang bawah. Jadi saya colourkan biru. Ni tapak dia. Ni tapak dia. Yang colour biru ni. Yang colour biru ni adalah dia punya tapak. Jadi awak kena cari luas tapak dulu. Okey, tapak tu tengoklah bentuk dia segi 4 tepat ke, segi 4 sama ke, segi 3 ke. Piramid boleh jadi tapak dia segi 3 So awak tengok. Awak tengok tapak dia. So kalau soalan ni tapak dia memang segi 4 sama. Macam mana cikgu tahu? Macam mana cikgu tahu? Macam mana tahu? Sebab dia buat tanda tu maknanya segi 4 sama. Sama sisi kan? So segi 4 sama lah. Jadi luas tapak 1/3 tu tak ada masalah. Kita salin balik. So luas tapak, kena ingatlah formula segi 4. Luas segi 4 macam mana? Luas segi 4 lah panjang darab lebar. Jadi 4 cm darab 4 cm ni 4 cm darab 4 cm. Macam mana cikgu tahu 4 cm lagi satu tu? Inilah sebab ini kan 4, jadi kat sini pun 4 cm. Jadi 4 darab 4. Panjang darab lebar. Ni panjang lah. Panjang dengan lebar. Tak kisah mana-mana sama je sebab dia segi 4 sama. So panjang darab lebar. 4 darab 4. So yang ni dah settle, yang ni dah settle, yang ni dah settle. Okey, kemudian tinggi. Tinggi ni part paling bahaya. Sebab kadang-kadang soalan boleh letak nilai dekat tepi ni. Kadang-kadang dia letak kat sini Contohnya dia letak 5. Awak pun ambil 5. Awak pun ambil. Salah lah sebab dia cakap tinggi piramid. Bukan tinggi segitiga tinggi piramid. Yang ini ni 5 ni, 5 ni adalah kalau ikut 5 ni adalah ni sending lah. Maksudnya kalau dia bagi kat sini 5 lah contohnya. Contohnya lah. Ini adalah tinggi segitiga. Kita kena tengok tinggi piramid. Okey. Saya back semula. Okey, tinggi piramid yang mana? Okey, sekejap. Nak colourkan warna hijau. Okey, tinggi piramid yang ni. Ni tinggi piramid. Yang tu. Yang saya colourkan warna hijau tu adalah tinggi piramid. Iaitu dia dah bagi pun kat sini. 3 cm. Itu adalah tinggi piramid. Saya kata kalau misalnya soalan tu dia soalan yang tak baik. Maknanya dia bagi banyak sangat distraction. Jadi awak kena pilih betul-betul tinggi piramid. Bukan tinggi segitiga tetapi tinggi piramid. So tinggi piramid kita ni dia bagilah kat sini nasib baik dia bagi. Soalan ni baik hati dia bagi. So jawapannya adalah 3 tinggi piramid tu. Masukkan. So last kali kita dapat jawapan lah 16 cm. Okey, 16 cm padu lah. 3 tu maksudnya 16 cm padu ataupun 16 cm kuasa 3. Unit tak tulis tak apa. Yang penting nilai tu betul. 16. Okey, soalan ada nak tanya?
Masih senang sebenarnya memang senang pun. Isi padu memang senang. Soalan dia pun okey lah, boleh lah, senang. Okey. Tak ada ni? Tak ada, saya teruskan. Soalan yang seterusnya. Tadi piramid, sekarang prisma. Prisma. Prisma ni nampaklah dia dah makin ni sikit. Kecilkan pula. Okey, prisma. Dia memang ada perkataan tegak tu ada hiasan bahasa lah. Isi padu prisma. Okey, isi padu prisma. So isi padu prisma, formula dia adalah luas keratan rentas darab tinggi. Ini adalah formula dia yang luas keratan rentas darab tinggi ni, barisan pertama ni adalah formula yang akan diberi dalam peksa, luas keratan rentas darab tinggi. Yang barisan kedua ni, luas segitiga ni adalah berdasarkan gambar rajah. Okey, sebab apa? Sebab prisma ada banyak bentuk. Ada prisma bentuk trapezium. Saya tak naklah awak hafal luas segitiga. Tiba-tiba soalan keluar trapezium. Jadi awak kena tengok keratan rentas tu berdasarkan soalan lah. Okey, jadi keratan rentas yang mana? Okey, cikgu kalakan. Yang warna hijau ni adalah keratan rentas. Warna hijau tu adalah keratan rentas. Sebab ada pelajar dia confuse, dia pergi ambil tapak pula. Yang ini, yang bawah ni, kan yang bawah ni adalah tapak dia. Tapi dalam formula tak ada tapak pun. So abaikanlah. Takut awak pergi ambil yang bawah tu sebagai keratan rentas. Tidak. Keratan rentas adalah muka dia. Kalau heksagon, heksagon lah. Kalau trapezium, trapezium lah. Sebab prisma ni yang paling susah lah sebab dia banyak bentuk. Dia macam banyak muka. Sebenarnya tak bagus lah banyak muka tu bermuka-muka. Okey. Jadi luas keratan rentas darab tinggi. Jadi keratan rentas daripada gambar rajah ni adalah luas segitiga. Ni luas segitiga. Okey, luas segitiga ni darab tinggi. Darab tinggi. Jadi untuk prisma, tinggi dia adalah di sini. Di sini tinggi dia adalah di sini. Yang saya merahkan ni. Ini adalah tinggi. Untuk prisma sahaja, tingginya adalah di situ. Sebab tu kalau awak tengok nanti dia akan ambil nilai tinggi, darab tinggi. So dia akan ambil 12. Nampak? Tinggi 12. Untuk prisma, dia punya tinggi dekat situ. Okey, sekarang ni yang ceritanya luas segitiga. Setelah diperiksa awak punya assignment tu, ramai pelajar yang masih salah luas segitiga. Luas segitiga ni senang je, setengah darab tapak darab tinggi. Ada yang buat satu darab tapak darab tinggi. Bendanya dah belajar daripada sekolah rendah, belajar lagi masa form 1, belajar pula masa form 2. Kenapa salah lagi? So ingat betul-betul setengah darab tapak darab tinggi. Ini adalah luas segitiga. Okey. So awak tengok kat sini setengah ni. Setengah Sekejap, mana biru. Setengah. Okey, setengah nampak ni. Setengah setengah darab tapak darab tinggi. Selalu kita tengok tapak dulu baru kita tengok tinggi. Okey. So tapak dia yang bawah ni lah. Tapak dia yang bawah ni lah kan. Warna hijau tak nampak, tak sama. Okey, biru lah. Tapak dia yang ni. So dapatlah 8 tu tapak dia. Okey, sekarang tinggi. Ini yang kena hati-hati. Sebab tu dia ada anak panah kat sini Ni anak panah ni nampak. Anak panah peringatan. Okey. Tinggi mestilah tinggi kan? 5 tu bukan tinggi. 5 tu sendeng. 5 tu sendeng Tinggi yang mana? Tinggi mestilah yang tinggi lah yang ni. Cuba sekejap mana. Yang ni. Ini adalah tinggi dia. Itu adalah tinggi dia. Jadi saya keluarkan gambar rajah tu sekarang macam ni. Kan? Okey. So ini 5. Ini adalah 8. So tinggi mestilah yang kat tengah ni. Jangan pula awak pergi letak kat sini 5. Salah lah. Sebab kita setengah darab tapak darab tinggi. Macam tu. Jadi tinggi tapak ni settle lah. Tapak ni dah 8 settle. Okey, sekarang tinggi. Tinggi ni pula dia tak bagi Kalau tengok memang nampak dia tak bagi. Jadi kita kena cari. Bila kena cari kat situlah kita kena guna
Teorem Pythagoras. Pythagoras. Yang BFF. Yang ada BFF tu. Senangnya macam itulah kita tengok. Okey, sekarang ni. Sekarang ni kat sini kan. Sini jumlah dia 8. 8 kan. So kalau bahagi 2 kat sini jadi bahagi 2 kan. So sini 4. 4. Kan. Sini kan 5. Jadi BFF, teorem Pythagoras kan ada BFF yang cikgu suruh hafal tu. Kalau ada 4, ada 5, siapa lagi seorang yang tak ada? 3. 3. Sebab tu dia 3 kat sini. Nampak? 3. Sebab tu dapat 3. Biru. Ni sebab tu dapat 3. Ingat BFF. Daripada gambar rajah ni, kan gambar rajah ni 8. Okey, so kalau bahagi 2, kita nak cari tinggi kan. Bahagi 2, jadi kat sini 4. Kat sini 4, kat sini 5. Ada 4, ada 5, teorem Pythagoras. Macam mana cikgu tahu teorem Pythagoras? Sebab dia sudut 90 darjah. Sudut tegak lah kan, 90 darjah. Sudut tepat. Jadi 90 darjah ni. Jadi kita tahulah bila ada sudut ataupun bila kita dapat segitiga bersudut tegak ataupun 90 darjah kat sini, kita tahu yang ni kita akan pakai teorem Pythagoras. Bila teorem Pythagoras, ingatlah BFF dia. Ada 4, ada 5. Siapa lagi yang tertinggal? 3. So letaklah 3 kat sini. Itulah tinggi dia. Jadi tingginya adalah 3. Lepas tu darabkan dengan 12. So dapatlah jawapan 144. Okey, saya buka pertanyaan. Ada sesiapa nak tanya? Pelajar? Okey ke? Asfa okey ke Asfa? Okey je nampak semuanya. Senyap je. Kita tengok apa yang berlaku. Ya. Tengok siapa ni? Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada pertanyaan, saya teruskanlah. Ya, saya teruskan dengan contoh yang seterusnya. Faham Jadi kat sini awak kena tengok betul-betul. Tinggi ke sending yang dia bagi? Kalau dia bagi sending, awak kena cari tinggilah. Guna teorem Pythagoras. Kalau dia dah bagi tinggi, ambil je. Ya, tinggi untuk segitiga ni, saya cerita tinggi untuk segitiga ni tinggi untuk segitiga yang saya cerita ni. Yang saya cerita 3 ni adalah tinggi untuk segitiga. Jangan pula awak tertinggal tinggi untuk prisma. Ini berlaku dalam peksa. Dia dah suka-suka sangat dia dapat tinggi yang segitiga ni, dia lupa darab dengan tinggi. Sebab formula darab tinggi formula darab tinggi. So jangan lupalah tinggi prisma. Tinggi prisma yang ni ni tinggi prisma. Yang tadi kita buat tu tinggi segi 3 ni. Yang tadi kita buat tu tinggi segi 3. Kira ada 2 tinggi lah kat sini. Tinggi segitiga dan juga tinggi prisma. So jangan terlupa. Tak apa, nanti awak buat latihan awak tahulah. Okey, kalau adalah soalan prisma Okey, so kita tengok contoh yang terakhir adalah bentuk kon. Ni pun senang juga. Okey, kon Jadi kon ni dia nak isi padu. Luas dia adalah, formula dia adalah 1/3 luas tapak darab tinggi. Jadi tapak tu tapak lah. Dia beza tapak dengan keratan rentas. Okey, tadi ni luas tapak kan? Kan ni soalan ni luas tapak. Okey, soalan yang tadi keratan rentas. Keratan rentas so awak kena pandai bezakan lah. Kalau tapak di bawah, keratan rentas tu muka dia. Keratan rentas muka dia, tapak bawah. Macam tu. Okey. Macam ni luas tapak. Luas tapak. So tapak di bawah keratan rentas adalah muka dia tu. Muka dia. Okey, so kita tengok isi padu kon. Okey, luas tapak So luas tapak biru. Dekat sikit. Ni tapak dia. Jadi sebenarnya awak tak payah hafal pun 1/3 luas tapak darab tinggi, sebab saya rasa dia akan bagi dalam peksa 1/3 pi j kuasa 2t. Ni memang formula dia akan bagi. 1/3 pi j kuasa 2t. Pi j kuasa 2 ni adalah luas tapak dan tapak tu berbentuk bulatan. Kon memang berbentuk bulatan tapak dia tak akan ada bentuk lain. Memang akan bentuk kon. Memang bentuk
bulatan. Tak ada bentuk lain. So dia fix, formula tu dia fix. Jadi 1/3 pi j kuasa 2 T. Ya, jadi masukkan pi, macam biasalah awak pun masukkan. Kalau ni pula lah. 1/3 formula ingat 1/3. Okey, 22/7 dia punya pi ni dia bagi ni nampak 22/7. So darab dengan jejari. Tengok jejari soalan ni. Oh, jejari. Baiknya soalan ni dia bagi jejari adalah 7. Dia dah bagi. So ambil je lah jejari 7. 7 kuasa 2. Dia buat 2 kali. Okey, lepas tu darab dengan tinggi. Ni hati-hati sebab dia memang soalan ni baik hati. Dia bagi tinggi. Nampak tu dia bagi tinggi. Dia bagi tinggi 12 Dia bagi tinggi kon tu. Ada soalan dia mungkin tak bagi, dia letak kat sini 15 ke contoh dia letak kat sini 15. So dia tak bagi tinggi ni. Dia tak bagi. Ni dia tak bagi. So bila dia tak bagi kita kena cari. Tapi soalan ni baik. Jadi dia bagilah. Soalan ni dia bagi nampak tak 12 ni. So ni daripada bawah sampai atas tu tinggilah. Tinggi kan? So dia bagi 12. 12 ni dia bagi 12. So masukkan je lah. Jejari dia 7 ya. Sending ni tak payah cari sebab tak ada dalam formula pun. Sebab kita sekarang cerita pasal isi padu. Kalau luas mungkin ada. So hati-hati awak. Sekarang cerita isi padu ke isi luas? Isi luas Pak. Cerita pasal isi padu ke luas? Okay, so isi padu kan. So 1/3 pi j kuasa 2 T masukkan. Masukkan tinggi, akhir sekali dapat jawapan. Jadi kalau awak nak tulis macam ni boleh je. 22/7 J kuasa 2, 7 kuasa 2. Darab dengan tinggi 12. 12. Okey, 1. So jawapan akhir 616 N1. Dah siap. Ya. Sangat senang. Untuk isi padu ni memang sangat senang. Ya. Okey. Sebelum awak buat latihan, sebelum saya suruh awak buat latihan, ada apa-apa nak tanya? Ya ada. Senyap pula. Tak ada. Diam tanda faham. Yelah tu. Okey, so latihan ni saya cuba besarkan. Saya sebenarnya ada bagi formula tapi saya mungkin tak nampak kot. Tarik sikit. Tapi mungkin awak dah salin kan. Saya nak awak buat soalan ni je. Jangan buat semua Soalan A je. Soalan A. Sekejap, tarik sikit. Nanti kita bincang. Soalan A. Hitung isi padu. Soalan A. Buat sekarang. Jadi dia ada 2 isi padu Soalan A tu ada 2 Dia ada hemisfera dan juga kon. So awak tambahlah, cari isi padu hemisfera dulu, kemudian cari isi padu kon. Kita tengok jawapan awak dapat berapa. Saya bagi 5 minit Aerodynamic spoiler. Siapa pula tu buka suara ni? Macam-macam gaya awak ni.
Social service. Oh ID, terbuka suara dah tu. Oh ID kau perasan tak perasan Willy? 31 orang teruk lagi daripada minggu lepas. Minggu lepas 41, minggu ni 31. Mentang-mentang nak buka sekolah. Apalah nak jadi dengan budak-budak zaman sekarang ni. Nak kata awak tengok video yang saya ajar, saya tengok tak ada orang tengok sangat Yang saya share YouTube tu, video yang saya ajar tu, tak ada pun orang tengok. Itulah, macam mana awak belajar Confused. Adakah kerana awak rasa awak form 2, so macam lambat lagi PT3 baru form 2 kan? Itu silap Sebab di tingkatan 3 kita tak belajar dah form 2. Kita belajar tingkatan 3 je. So masa form 2 ni belajar betul-betul untuk form 2. $576.19. InsyaAllah betul ya. Okey. Siapa tu? Siapa yang cakap tadi? Tak nampak. Okey. Bila ni rasa dah salin kan? Orang lain kena buat jangan tunggu jawapan kawan. Dia tak ada orang yang tidur, lepas tu pandai matematik. Tak ada Memang tak ada. Macam mana pun dia memang kena buat soalan matematik tu. Mungkin adalah kes terpencil tidur dalam kelas, bila tanya boleh jawab. Tidur Imam Syafi'i. Macam tu lah. Imam Syafi'i ke? Imam Hanbali lupa. Tidur dalam kelas tapi boleh jawab. Itu rare. Kes yang hampir tak ada di Samtish. Ya. So memang kena buat latihan. Jangan tunggu jawapan kawan. Okay, so kita tengok dulu kat sini. Sambil-sambil awak buat, sambil-sambil saya buat juga. Isi padu. So kita buat kat sini hemisfera tambah dengan kon. So hemisfera tadi 1/2 darab 4/3 pi j kuasa 3 tambah kon apa isi padu kon? Siapa ingat? Kon 1/3 pi j kuasa 2t. 1/3 pi j kuasa 2t. Ni kon. Masukkan je lah. Okay, jejari. Jejari dia bagi 5. Baik betul soalan ni. Jejari 5. Ni jejari okay, tinggi ni adalah tinggi kon Tinggi kon dia bagi 12. Masukkan je. Ada nak tanya ke kenapa 1/2? Yang lambat masuk mungkinlah cikgu dah kata kalau sfera adalah formula dia 4/3 pi j kuasa 3. Ini formula sfera. Tetapi gambar rajah sekarang bukan sfera, hemisfera, separuh so dia punya separuh adalah 1/2. Sebab tu macam tu. Masukkan. Masukkan je. So pi ni ambil 22/7. Dia bagi tak? Soalan tak bagi tapi kita normally 22/7 darab jejari kuasa 3. So jejari tadi dah tahu 5, jadi 5 kuasa 3. Okey, tambah 1/3. Ni awak carilah guna kalkulator. Selesaikan satu-satu darab 22/7 darab jejari kuasa 2. Jejari. Okey, 5 kuasa 2 darab tinggi 12. So dapat jawapan macam tadilah 5, 7, apa ya? Cikgu saya dapat 5, 7. nilai. Berapa? 576.19. 0.19. So macam ni pun dah okey. Kalau rasa jenis yang tak cuai boleh buat unit lah. Tapi kalau cuai tak payah. Ya, kalau cuai benda ni tak perlu. So markah kat sinilah
K1, K1, maksudnya yang pertama masukkan betul, yang kedua masukkan betul, jawapan akhir N1. So 3 markah sahaja. Okay, 3 markah saja. Dan kalau awak rasa, kalau awak perasan memang isi padu lebih senang. Kalau keluar isi padu seronok lah. Senang Formula pun dia bagi. Tak ada masalah. Okay. Yang lain dapat ke selain Faris dengan siapa tadi? Dapat. Yang lain dapat tak? Dapat. Dapat Dapat. Okay, bagus ni. Afif dapat. Okay. 2 orang je. Tak ada. Okay, so kalau dapat kita pergi soalan nampak kan? Kita pergi soalan kebat. Sebab awak kata awak dapat kan? Dah habis belum yang ni? Okay, slide yang ni dah habis. Kita pergi soalan kebat Saya tak clear ni. Jam pula. Nanti latihan ni saya akan bagi dalam Google Classroom. Ada soalan B dan juga soalan C. Saya akan bagi dalam Google Classroom. Awak tak payahlah salin gambar rajah tu. Tapi memang ada pelajar memang rajin lah. Ya, awak tak payah salin gambar rajah tu. Awak tulis jalan kerja dan jawapan. Ya, saya akan bagi. Okay. So, ambil PDF. Cepat sikit. So, kita pergi soalan kebat. Jeng. 1, 2, 3, 4. 4 slide. Okay. Cik pula. Sila baca. Sekejap, saya cuba besarkan lagi. Baca. Soalan, antara contoh soalan kebat lah, soalan aras tinggi. Ni abaikan Yang atas ni salah. Cikgu lupa nak padam pula. Ni tak ada ni salah. Tu pelik pula. Kenapa pula piramid? Lupa nak padam, copy paste. Okay. So awak tengok yang tu lah. Dia macam biasalah, soalan kebat ni selalunya memang dia soalan yang bercakap panjang dan dia akan kaitkan dengan persekitaran awak, kehidupan awak. Contoh macam ni lah, Salim seorang pengusaha aiskrim secara kecil-kecilan. Pengusaha aiskrim secara kecil-kecilan. Dia menjual aiskrimnya di dalam bekas seperti rajah di bawah. Okay, jika dia menetapkan sasaran untuk menjual 10,000 bekas sebulan. Saya rasa bukan kecil-kecilan kalau 10,000 ni. Kalau 100 ya. 10,000 bekas sebulan, berapa liter aiskrim yang diperlukan dalam tempoh sebulan? Dia nak berapa liter yang diperlukan dalam tempoh sebulan? Berapa liter dalam sebulan? Sebulan jual 10,000 bekas. Inilah. Okey, bundarkan jawapan kepada liter yang terhampir. Okey, liter yang terhampir. Guna pi 27. So kalau awak tengok gambar rajah ni, okey, jadi bekas aiskrim dia macam dalam gambar rajah. Dia menjual aiskrimnya di dalam bekas seperti gambar rajah di bawah. Ni aiskrim inovasi kot ya. Selalu kan aiskrim kon dengan tu kan, ni dia cantum. Macam tu. Jadi aiskrim dia kalau tengok kat sini dia ada bentuk kenapa pula ni? Salah pula. Dia ada bentuk kon. Lepas tu bawah ni bentuk apa? Bentuk silinder. Jadi awak kena, sebab awak nak tahu berapa liter aiskrim yang dijual dalam sebulan. Dan sebulan dia jual 10,000 bekas. Jadi awak kena cari isi padu untuk satu bekas. Satu bekas aiskrim ni, ni kan, satu bekas ni berapa isi padu? Dia darab dengan 10,000. Sebab dia jual 10,000 sebulan. Banyak 10,000 sebulan.
Jadi kita kena cari isi padu untuk kedua-duanya. Jadi itu soalan ni lah, soalan berfikir lah. So kemahiran berfikir aras tinggi kebat. Okey, jadi sekarang ni kita pun ingatlah formula kon. Kan dah lupa? Ingat tak formula kon? 1/3 Ingat. pi 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 J apa ni? kuasa 2T. Tinggi. Silinder pi j kuasa 2T, betul tak? Tembak je cikgu ni. Silinder pi j kuasa 2T, mungkin lah. Ada tak? Pi j kuasa 2T. Betul. Okay, betul Betul. Okay, jadi kita tengoklah, kita tengok kat situ kan. Okay, kita fokus satu-satu. Okay, cikgu color dulu yang warna kuning ni. Fokus kon dululah. Fokus satu-satu dulu, cari kon dulu. Okay, cari kon dulu. Jadi kalau kita nak cari isi padu kon isi padu kon, tulis I kon pun tak apa. Okay, 1/3 pi, masukkan terus. Okay, J kuasa 2T. Betul ke J kuasa 2? Betul Betul. J kuasa 2T. Betul lah. J kuasa 2T Okay, lepas tu J dia. Tengok J dia. Sekarang ni dia bekas dia sama Sama, bekasnya sama. Dia satu bekas gitu. Okay, dia tak bagi jari tapi dia bagi diameter kalau awak nampak. Nampak tak kat bawah tu? Kat bawah tu dia bagi daripada hujung ke hujung adalah 5 cm. Itu adalah diameter. Tapi formula kita adalah jejari. Jejari Dah dapat? Bagus. Okay. So sekarang kita cerita pasal kon tapi kita beri bekas yang sama. Jadi dia samalah. Kalau bawah tu 5, sini pun 5. Tapi 5 ni diameter. Kita nak jejari. So jejari 5/2 ataupun 2.5. So 2.5 kuasa 2 darab tinggi kon 4. So awak akan dapat jawapan dia. Adalah, nanti saya akan tunjuklah jawapan. Okey, lepas tu awak cari pula isi padu. Kali hijau isi padu untuk silinder. Kali hijau ni. Okey, silinder pi j kuasa 2T. Masukkan. Salah pula. Masukkan. Terlebih pula. Tak boleh. Ni yang warna ni. Okey, isi padu silinder. Malah tulis. So pi 22/7 darab jejari. Jejari bukan diameter. Jejari cik ni diameter gitu. Jejari diameter. So jejari 2.5 kuasa 2 darab tinggi. Dia sekarang ni cerita silinder Bila silinder tengoklah tinggi silinder. Kau jangan pergi tengok tinggi kon. Cerita silinder tengok tinggi silinder. So silinder tinggi dia 6. Nanti dapat Okey, so kita tengok penyelesaian kat sini lah. Sebenarnya ada penyelesaian. Okey, penyelesaian dia. Okey, pertama sekali ni tak adalah, dia suruh awak kira isi padu silinder. Ni kan guna formula. Lepas tu isi padu kon. Dapat. Lepas tu awak dapatlah tambah kedua ni, awak dapat 144.05. Isi padu kedua-dua bekas Okey, sekarang ni isi padu kedua-dua bekas tu untuk satu bekas dia nak sebulan. Sebulan jual 10,000. Jadi apa yang kita dapat tu kita darabkan dengan 10,000 bekas. So kita dapat 1,440,505. Dapat macam tu. Okey, soalan bukan nak dalam sentimeter padu, soalan nak dalam liter. Jadi awak kena ingat baliklah yang awak belajar waktu darjah 6 tu. Yang tukar-tukar unit tu. Kan 1 liter ni 1 liter adalah 1000 cm. 1 liter adalah 1000 cm padu. Awak ada 1 juta lebih. So berapa liter? Jadi awak kena bahagi dengan 1000. Walau dia ada yang awak buat tu. Kalau liter pergi cm. Darab dengan 1000. Kalau cm ni kan. Kalau cm pergi liter bahagi dengan 1000. Sebab tu dia bahagi dengan 1000. Ni tak payah pun tak apa sebenarnya Sebab tu dia bahagi dengan 1000.
Ni nampak? Yang awak dapat tadi ni, kan awak bahagikan dengan 1000. Sebab apa bahagi 1000? Sebab yang awak dapat tu dalam sentimeter padu. Soalan nak dalam liter. So bahagi dapatlah dalam liter. Jadi jawapannya adalah 1440.5 liter. Tu jawapan dia. Macam tu. Okey. Setakat ni nak tanya apa? Ini baru satu contoh soalan kebat. Ada lagi satu jenis. Sekejap lagi saya tunjuk. Yang tu satu lagi jenis tu akan jadi homework awak selepas ni. Lepas tu kalau apa-apa kita jumpa minggu depan ya. Okey, 140505. Ada nak tanya? Ke saya pun tak tahu nak tanya apa sebab saya tak faham daripada awal. Tu memang melampau. Mungkin ada ya. Okey, tak ada Ni tukar unit ni. Ni masa darjah rendah. Masa skor rendah belajar tukar unit liter pergi sentimeter. Dia darab 1000. Kalau daripada cm pergi liter dia bahagi 1000. Tu waktu sekolah rendah lah. Mesti awak faham punya sebab tu awak masuk Samtis Nak masuk Samtis bukan sembarangan Sekolah rendah mesti bagus. Result sekolah rendah, result UPSR mesti bagus. Okey. Jadi itu adalah salah satu contoh soalan kebat. So ini adalah satu lagi contoh soalan kebat. Jenis soalan yang kena berfikir tapi dia bukan kebat Kebat ni memang konsep kebat adalah soalan yang bercakap panjang. Ini adalah soalan bukan rutin nama dia. Ya. Okey, jadi ini adalah contoh latihan 2 ni saya akan bagi dekat Google Classroom, nanti awak akan buat. Jadi kalau nak tanya boleh tanya sekarang lah. Okey, jadi kat sini soalan lagi satu jenis adalah dia dah bagi isi padu. Dia suka algebra dia dah bagi isi padu, dia suruh cari tinggi. Panjang sikit. Okey, dia dah bagi isi padu, dia suruh cari tinggi. Boleh tak? Okey, contoh soalan soalan mana nak bagi? Sebab kita tadi cerita pasal ni, kita cuba ambil soalan B Tengok soalan B. So maknanya sekarang awak kena buat macam ni. Isi padu kon tambah isi padu silinder sama dengan, okey, pertama sekali tengok unit sama tak? cm. Okey, cun. Kalau unit sama boleh guna terus Kalau unit tak sama tak boleh. Tu kenapa? Jangan histeria dulu ya. Okey, 1540. Okey, maknanya isi padu kon campur isi padu silinder. Okey, lepas tu masukkan formula tadi. Kon adalah 1/3 pi j kuasa 2t. Tambah silinder kan. Silinder tadi pi j kuasa 2t. Sama dengan 1540. Okey, soalan nak cari nilai t. Kita tengok nilai t siapa yang dia nak pada soalan B ni. Nilai kon ke nilai silinder? Silinder. Nak tanyalah. Silinder belum sempat tanya dah ada jawapan. Okey, nilai T ni, T yang dia nak cari ni adalah pada silinder. Jadi yang inilah. Ini yang nilai dia nak cari. T yang dekat kon ni dah ada 4.5. Masukkan je. Okey, jadi awak masukkan je lah. Masukkan 1/3 darab 22/7 darab jejari. Okey, dia tak bagi jejari dia bagi diameter. Kita nak jejari pendek. Panjang dia bagi, kita nak yang pendek. So kita tulislah kat tepi ni. Jejari adalah 7 ya. 14 bahagi 2, 7. So 7 kuasa 2 darab dengan T. T kita sekarang cerita pasal ni kon. Jadi kon dia ada T T untuk kon tu ada. Iaitu 4.5. Masukkan kat sini. 4.5 tambah ni satu bahagian. Okey, tambah color biru color biru, tulisan biru lepas ni adalah silinder. Okey, 22/7 darab jejari kuasa 2. Jejari tak ada masalah. Jejari berkongsi yang sama. Kali hijau ni Jadi jejari dia samalah 7. Masukkan 7 kuasa 2 darab T. T memang tak ada T ni memang tak ada. Itu sebab kita kena cari. T tu tak ada. Okey, sama dengan 1540. Ni satu bahagian. Jadi macam mana kita nak selesaikan cikgu? Macam mana? Kita buat satu-satu.
Kita cari dulu nilai kat sini. Siapa rajin nak tolong kirakan untuk cikgu? Kita carikan dulu nilai kat sini. Sebab ini memang boleh cari guna kalkulator. Fully 100% guna kalkulator. So guna kalkulator cari. Berapa? Berapa nilai kat sini? Saya macam bunyi suara. 2, 3, Cuba 1. kirakan untuk cikgu. 2, 3. 2, 2, 3, 1. 2, 3, 1 je. Ya. Je. Senang lah. Je. Okey, 2, 3, 1 bahagian ni. Okey, color biru, tulisan biru ni. Ni cari pula bahagian ni. Ada T tak ada masalah, letaklah T kat belakang. Jadi 22/7 darab 7/2. 49 mati 7. So 22 darab 7 berapa? 154. 154. Sama dengan 1540. Okey. Jadi kita nak ni. Siapa yang kita tak suka? Pindahkan dia. Senangnya. Ya, pindahkan. Jadi 154T. Pindahkan. Inilah kita tak suka kan dia ni. Kita pindahkan. Sebab tu algebra. Algebra bab 3 tu yang belajar kat rumah tu. Kalau tertinggal memang sakit lah. Sebab lepas ni memang banyak algebra. Okey, 1540 pindah. Okey, ni pindah pindah. Sini tambah kan. Okey, ni pun positif lah. Okey, pindah sebelah dia jadi tolak. Jadi 2, 3, 1. Jadi kat sini kita pun buat. Saya buat tulisan color hitam terus lah. 154T sama dengan 1540 tolak 231. Berapa jawapan? 1309. 1309. So T adalah T yang kita nak. Yang kita tak nak tu kita pindah. Tapi ini darab pergi sebelah jadi bahagi. Kalau ini tambah pergi sebelah jadi tolak ya. Jadi 1309 bahagi dengan 54. Berapa jawapan? 8.5. Berapa? 8.5. Tak apa dalam perpuluhan tak ada masalah. Kecuali tekan-tekan kalkulator keluar coronavirus. Tu pelik. Kalau setakat tekan-tekan kalkulator keluar 8.5 bukan masalah ya. Okey. So dapatlah jawapan. Hashtag. Dah dapat jawapan. Okey. Sangat senang. Jadi kita ulang balik isi padu kon tambah isi padu silinder. Isi padu kon, isi padu silinder. Ni yang dia dah bagilah. Jangan tanya cikgu mana dapat benda ni. Dia bagi ni kat soalan ni. Kan kau tak nampak pula. Okey, lepas tu masukkan. Masukkan nilai. Masukkan nilai yang ada. Masukkan nilai yang ada lah. Yang tak ada tu jangan dimasukkan. Biar je. Masukkan, lepas tu kita kena buat algebra lah. Algebra memang kena power. Power algebra. Okey. Tapi kalau awak masukkan je, awak sebenarnya dah dapat markah kat sini. Okey, soalan ni selalunya 4 markah lah. Awak dah dapat markah Selalunya kat sini awak akan dapat markah. Ni dapatlah kat sini. Okey. So untuk soalan lain ni, soalan A dengan C ni nanti awak buat. Boleh tanya Kalau macam ni tak ada masalah. Ini hemisfera campur silinder campur hemisfera. Sebenarnya hemisfera campur hemisfera dapat apa? Sfera. Dapat sfera lah kan. Tapi kalau tengok gaya sama ke? Bawah tu sama kot ya. Okey. Yang ini kalau tengok prisma campur dengan piramid kalau tak salah saya. Ni bawah ni prisma. Ni kan? Kenapa? Bawah ni prisma. Ni kan? Prisma. Kan? Yang atas tu seolah-olah seperti piramid. Piramid. Bukan kon Kalau kon dia mesti bulat. Ke atas ni piramid. Piramid kan saya kata piramid dia boleh bentuk segi 4 sama tapak dia ataupun segi 3. Piramid ada 2 tapak. Sama ada tapak dia berbentuk segi 3 ataupun berbentuk segi 4. Tapi kalau kon memang bulat. So dia bukan kon lah. So ini mungkin piramid dengan prisma. Agak susah juga soalan ni tak apalah. Saya rasa C ni tak perlu buat. Nanti awak cuba buat A dulu. Ni homework awak. Nanti saya akan bagi balik lah gambar rajah cantik-cantik ni. Awak buat A je. Okay, A dan B A dan B.
Sebab tadi saya terangkan mungkin ada yang tertinggal ke, tak dengar ke, pergi tandas ke. Jadi awak buat A dengan B, C ni tak payahlah. Kalau nak buat pun boleh je. Okey. Jadi itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Ada latihan tak? Ada latihan, Astaghfirullahalazim. Ada soalan tak? Tak ada. Ke dah left semua ni? Senyap je ni. Tak ada. Ya, jadi Tak ada. tak ada. Terima kasih untuk hari ini. So ini adalah online